Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak ayam turunnya 5, mati seekor tinggal 4. Kita hidup mesti beragama supaya hidup tidaklah sesat. Saya yakin dan pasti ada di kalangan kita yang sedang bertenang. Yalah, barangkali mungkin baru balik dari surau, baru balik dari masjid, yang isteri sedang sibuk sediakan sarapan, yang suami sedang menonton televisyen, dan saya yakin juga ada segelintir dari kita yang sedang bertendang. Abang, mana skarf sayang? Sayang, mana dompet abang? Apapun urusan kita hari ini, saya doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, dan yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Baiklah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita patut syukuri setiap hari kerana masih lagi dikekalkan dengan dua nikmat yang terbesar, iaitu iman dan Islam. Dengan Islam yang sempit diluaskan, dengan Islam yang gelap diterangkan, dengan Islam yang salah menjadi terarah. Oleh itu, pada pagi ini kami bawakan khas kepada anda satu topik yang sangat menarik dan dekat dengan kita, iaitu Islam sebagai agama nasihat di bawah hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-7. Bersama dengan saya pada pagi ini, ustaz yang suaranya lunak, wajahnya segak, pendiriannya tegak, iaitu Ustaz Muhammad Said Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Atau merah benar bajunya pagi ini. Alhamdulillah. Semangat. Ya, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Dan kepada anda, macam biasa, yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan berkaitan topik kita, iaitu Islam agama nasihat. Baiklah, untuk sebagai permulaan pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita apakah yang akan kita fokuskan pada pagi ini di bawah tajuk Islam agama nasihat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada sahabat saya, Da'i Hakim. Hakim tak? Ya, betul Ustaz. Hakim ke Peguam? Hakim. Okay, alhamdulillah. Dan juga kru-kru di sebalik tabir yang banyak jasanya, seterusnya ibu ayah, para penonton yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, siapa yang ada kitab hadis 40 Imam An-Nawawi, boleh buka kitab tu sekarang. Kita nak bincang hadis nombor 7. Kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita nak baca hadis yang ke-7 pada pagi ini, insya-Allah. Yang menonton live Facebook tu tekanlah butang share. Betul. Sedekah. Saya suka tengok suka tengok dia orang tulis menonton tu dari mana. Ya, betul, setuju. Cuba tulis je, nanti masa iklan kita tengok menonton dari mana sekarang yang tengok kat Facebook tu. Betul. Kadang-kadang seronok dari seluruh negara, ada yang dalam kereta nak pergi kerja. Subhanallah. Okey. Kitab hadis 40, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi azza wa jalla ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Maksudnya daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kami berkata, tadi Nabi sebut hadis ni, Nabi ulang 3 kali. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Lalu qulna liman ya Rasulullah? Kami berkata, siapa kami? Kami ini adalah para sahabat yang hadir di situ.
Kami berkata, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Lalu baginda menjawab, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk seluruh a'immatil muslimin dan seluruh orang Islam. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama sekali bila sebut hadis Imam Muslim ni, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perawi hadis ni Abi Ruqayyah. Biasanya orang Arab dipanggil ni, yang depan ni panggil kunyah. Abi apa? Abu Hurairah, ataupun Abu Abdurrahman, Abu Abdullah. Biasanya orang Arab guna anak lelaki, anak sulung lelaki. Tapi ada juga digunakan bagi orang yang anak sulungnya perempuan, ada juga yang guna Abu kepada anak perempuan. Macam inilah Abu Ruqayyah. Saya Abu Khawlah. Sebab awak sulung tu nama Khawlah. Tak apalah. Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim Ad-Dauri ni, Tamim Ad-Dari ni seorang sahabat yang agak lewat memeluk Islam. Dia masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Maknanya Nabi SAW 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah. 9 tahun duduk di Madinah, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Hudaibiyah, Umratul Qadha, Fathu Makkah. Tamim Ad-Dari masuk Islam pada tahun ke-9. Dia asal orang Nasrani, orang Palestin. Dia memeluk Islam, kemudian wasakanal Madinah. Dia tinggal di Madinah. Kemudian dia wasahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar dengan Rasulullah. Dia ni asalnya seorang rahib Nasrani. Tapi dia memeluk Islam, alhamdulillah. Wa hasuna islamuhu, dan dia bersama Rasulullah belajar, pergi berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kembali ke Palestin pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia meninggal. Okey. Tamim Ad-Dari ni dia terkenal yang meriwayatkan hadis yang berkait dengan jassasah, berkait dengan Dajjal. Tak apalah, dia meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis ni. Okey, itu berkenaan dengan perawi hadis. Kita bila bincang bab hadis ni, kita bincanglah bab perawi dia secara ringkas. Betul. Okey. Hadis ini dianggap oleh para ulama min jawami'il kalim. Apa dia jawami'il kalim? Ungkapan yang ringkas tetapi memberi makna yang sangat menyeluruh. Ini di antara ciri-ciri hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil apa benda tu? Bahasa Terengganu sebut short and sharp. Dia short and sweet. short and sweet. Sweet. Pendek dan merangkumi makna yang begitu luas. Ad-dinun nasihah. 2 kalimah saja. Betul. Ini di antara jawami'ul kalim. Maknanya ungkapan yang ringkas tetapi memberi makna yang begitu menyeluruh. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dari segi bahasa Arab, ni mubtada' khabar ni. Ad-din mubtada', an-nasihah khabar. Tetapi kedua-duanya ma'rifah. Biasanya mubtada' ma'rifah, khabar dia nakirah. Tapi ni mubtada' pun ma'rifah, khabar pun ma'rifah. Ustaz apa ni ustaz nak cerita mubtada' khabar ma'rifah nakirah ni ustaz? Itu dalam grammar Arab. Dia kalau ada alif lam kat depan dia panggil ma'rifah. Alif lam ad-dinu. Biasanya kalau orang putih bila dia guna go to a place, the place is dengan tu. Kalau ni nakirah, tak ada alif lam. Kalau tu ada alif lam, ma'rifah. Okey. So kebiasaannya bahasa Arab mubtada, subjek, predikat. Subjek itu mubtada, dia kena ada alif lam. Predikat dia tak perlu ada alif lam. Itu kebiasaan. Tetapi apabila subjek mubtada ada alif lam, okey, predikat dia ada alif lam juga, ini memberi makna yufidul hasri. La din illa nasihah. Maknanya agama ni nasihat.
Bila sebut Islam, bila sebut agama, dibina keutamaannya ialah nasihat. Ini sebagai contoh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ya. Ada satu hadis Nabi Rasulullah sebut al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi adakah tak ada tawaf? Tak ada melontar ke? Tak ada tahallul ke haji? Nabi sebut haji itu Arafah. Ini nak beri maklumat bahawa Arafah ini yang paling penting dalam ibadah haji. Lepas Arafah tak akan sah haji. Itu mubtada khabar tadi, subjek predikat. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ad-dinu an-nasihah. Agama Islam ni nasihat je. Menunjukkan bahawa Islam hadha min imaduddin wa qiwamuhu. Asas kerangka paling utama bagi agama Islam adalah nasihat. Dan ad-din yang dimaksudkan di sini ialah Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama ad-din di sisi Allah ialah Islam. Seronok pula baca hadis ni. Betul, Ustaz. Memang kita bila sebab tu saya kata tadi, ibu-ibu ayah-ayah yang ada kitab kitab hadis 40, boleh buka kitab ni di rumah masing-masing. Betul. Hadis yang ke-7. Okey. Jadi ad-dinu nasihah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang 3 kali, repeat. Kalau dah hadis ni ditulis salasan. Salasan ni makna Rasulullah ulang 3 kali. Dan ini antara pedagogi ataupun ini di antara skill yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara penting, baginda akan ulang ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Macam kita lah, attention please, attention. Mana kata penting sungguh, Ustaz? Ya, perkara yang sangat penting. Baginda ulang 3 kali. Dia panggil nak tarik perhatian, para pendengar. Okey. Ad-dinu an-nasihah. Apa makna perkataan an-nasihah? Orang Melayu kita bila sebut an-nasihah, nasihatlah. Nasihatlah. Betul lah nasihat tu. Tapi asal perkataan orang Arab daripada an-nasihah min an-nushi. Yuqal nasaha al-asal idza akhlasahu wa azala minhu shawaibahu. Akhlasa al-asal. Orang Arab dia akan kata nasahal asal. Al-asal ni madu. Ada madu? Ada, Ustaz. Ada? Ber tak ada. Ber tak ada. Ber tak ada. Tak madu. Ada? Madu lebah tu? Ada, Ustaz. Kan? Jadi nasahal asal, orang Arab dia akan guna perkataan nasaha. Al-asal, madu. Nasaha ni bila akhlasahu wa azala minhu shawaibahu. Bila dia orang buat proses madu ni, dia akan ada macam habuk-habuk dia, kesan sarang-sarang lebah tu. Jadi orang Arab dia orang akan macam tapis. Clear kan, dapat madu yang betul-betul bersih. Akhlasa. Jadi menyucikan, maknanya membersihkan. Orang Arab dia akan guna perkataan nasaha al-asal. Al-asal ni madu, nasaha macam membersihkan, membaikkan, mengelokkan. Payah Ustaz nak terang Ustaz. Nak bagi tahunya nasaha maknanya iradatul khair lil mansuh wa badlul wus'i. Nasaha ni nakkan kebaikan untuk yang dinasihatkan, hendakkan kebaikan. Itu nakkan kebaikan, nakkan kesucian. Kalau ungkapan Nabi Nuh, wa ana nasihun, aku ni nakkan kebaikan untuk ummahku, untuk umat. Jadi mungkin di antara perbuatan nakkan kebaikan ialah memberi nasihat. Betul. Dari situlah timbulnya. Jadi nasaha, an-nasihah menyucikan,
menginginkan kebaikan, menghilangkan keburukan untuk yang di al-mansuh, yang dinasihatkan. Allahu akbar. Subhanallah. Okey. Baik Ustaz, sebelum kita nak sambung perbincangan kita untuk topik pada pagi ni, nak seketika boleh Ustaz? Boleh. Okey, jadi jangan ke mana-mana, kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Tuan Padang, membicarakan berkenaan Islam, agama, nasihat. Tadi pada permulaan blok yang pertama tadi kita bincangkan apakah itu maksud nasihat, dan bila sebut tentang nasihat Ustaz, apakah jenis-jenis nasihat? Silakan Ustaz. Oh, bagus soalan Hakim ni. Soalan Hakim ni soalan yang ditanya oleh sahabat Nabi. Ya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan tadilah yang kita bincang tadi, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, lalu kami bertanya, untuk siapa? Ya. Dan subhanallah, para penonton yang dikasihi sekalian, antara sifat bagus yang ada pada diri para sahabat, mereka ni bertanya soalan. Fa inna shifa'al 'ayyis su'al. Sesungguhnya ubat kepada kejahilan ialah bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Dan ada kalanya juga sebahagian daripada taktik Nabi SAW, baginda sengaja memberi ungkapan-ungkapan yang mengundang, maknanya mengajak para sahabat ni bergerak mindanya dan bertanya. Betul. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tanya, Rasulullah sebut nasihat agama ni, nasihat agama ni, nasihat liman? Untuk siapa wahai Rasulullah? Lalu baginda pun menjawab, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama ini nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immatil muslimin, dan untuk umum keseluruhan orang Islam. Jadi apa maksud nasihat untuk Allah? Sebab tu kita sebut tadi, apa takrif nasihat? Nasahal asal, membersihkan madu, sucikan daripada abuk-abuk semua sehingga dapat madu yang terbaik. Dan juga kita sebut tadi makna nasihat, iradatul khair wa budlul was'i lahu, hendakkan kebaikan untuk yang dinasihati. Okey, menyucikan. Jadi untuk Allah apa dia? Nasihat untuk Allah macam mana? Nasihat untuk Allah ialah ikhlasul ibadah lillah wa tauhid wa wa imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Apa maksud nasihat? Iradatul khair, hendakkan kebaikan, sucikan. Kita buat contoh asal bahasa madu tadi, Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kita menyucikan ubudiyah kita kepada Allah. Itu makna nasihat lillah. Hendakkan kebaikan, itu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyamakan Allah dengan apa saja sekalipun. Kita mematuhi segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ini an-nasihah lillah. Asas agama dibina ni. Mengikhlaskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertolongan, mengharapkan penyembuhan. Itu an-nasihah lillah. Membuat perkara yang
diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sahabat tanya, ini yang pertama, ini an-nasihah yang pertama. Sebab kalau kita orang Melayu kita akan faham nasihat tu beri nasihat. Betul. Sama kita. Beri nasihat. Jadi macam mana nak beri nasihat pada Allah? Betul. Tapi bila kita faham takrif nasihat, itulah menyucikan, hendakkan kebaikan, maka ini maksud bila sebut nasihat kita dengan Allah, bukan makna kita nasihat kepada Allah. Allah kena buat gini hari ni, tak payah hujan lah, hari ni panas. Tak, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ialah ikhlasul ibadah, menyucikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkannya, mematuhi segala perintahnya, menjauhi larangannya. Okey. Apa maksud pula an-nasihah li kitabillah? Nasihat kepada kitabullah. Nombor satu sekali mempelajarinya, fahmuhu wa tadabburuhu wa imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi wa tilawatuhu wa ta'limuhu wa nashrihi wa ja'alahu manhajan lil hayah. Apa nasihat? Kita jangan ingat makna perkataan penonton sekalian, bukan nasihat ni makna beri nasihat pada Al-Quran, tapi hendakkan kebaikan, menyucikan tadilah. Jadi nasihat untuk kitabullah, kita mengimani bahawa Al-Quran ini kalamullah, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat yang paling hebat. Al-Quran. Mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, menyebarkannya, menjadikan isi kandungan Al-Quran sebagai manhaj kehidupan. Ini an-nasihah li kitabillah. Al-Quran mukjizat yang paling besar. Mukjizat Nabi-Nabi dulu. Sebagai contoh, mukjizat Nabi Nuh, apa dia kan? Mukjizat Nabi Nuh, apa dia? Nabi Nuh, Kapal bahtera. kapal yang besar tu kan. Kalau mukjizat Nabi Musa, Tongkat. tongkat Musa, mukjizat. Tongkat Ali, Tongkat Ali. Ali punya tongkat bukan mukjizat, kan? Bukan mukjizat. Bukan. Tongkat Musa mukjizat. jadi sekarang kalau kita tanya, mana mukjizat Nabi Nuh? Tak ada. Tak ada dengan erti kata dia tidak bersifat mukjizat dah. Mana mukjizat Nabi Musa? Tak ada. Sebab mukjizat Nabi Nuh, katakanlah kalau kita jumpa lagi kapal Nabi Nuh sekarang, ataupun kita jumpa lagi tongkat Nabi Musa sekarang, let's say, katakanlah ia sudah tidak bersifat mukjizat sekarang. Kerana ia mukjizat untuk Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, tongkat tu. Faham? Nabi Nuh, mukjizat dia adalah untuk Nabi Nuh dan pada zaman Nabi Nuh. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia wujud sampai sekarang, dan ia bersifat i'jaz, kemukjizatannya sampai ke kiamat nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala kata, aku yang turunkan Quran, aku akan jaga Quran ni. Jadi maknanya inilah an-nasihah li kitabillah. Kita bukan saja baca dari segi tajwid. Tajwid itu tuntutan, maknanya termasuk dalam an-nasihah li kitabillah. Kita belajar baca dengan tajwid. Kita fahami hukum hakam yang ada dalamnya, isi kandungan yang ada dalam, kita perjuangkan, kita sebarkan. Wa ja'alahu manhajan lil hayah, dan menjadikannya sebagai manhaj kehidupan, penyelesaian kepada masalah-masalah manusia, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kemasyarakatan, masalah jenayah. An-nasihah li kitabillah ialah kita mengambil Al-Quran dan isi kandungan ini sebagai panduan. Hudan lil muttaqin, tapi dia menjadi petunjuk pada orang bertakwa je. Kalau orang, sebab Quran sebut alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, no doubt, tidak ada keraguan dalam Quran. Hudan lil muttaqin, ia jadi petunjuk, guidance kepada orang bertakwa. Orang yang tak bertakwa,
Dia tak, Quran kata gitu. Tapi tak apa logik lah sekarang. Betul? Petikai. Wah, awak baca tadi apa tu? Ayat Quran ke? Saya rasa suasana kita ni tak apa sesuai. Jadi Al-Quran dia hanya menjadi hudan lil muttaqin, orang yang bertakwa. Ketika dia nak bagi harta pusaka, ni bagi anak lelaki, ni bagi anak perempuan, dia dengar, oh ni Quran sebut macam ni kan, sami'na wa ata'na. Ini ini an-nasihah lil Quran. Kalau orang yang tidak menjadikan, tidak an-nasihah lil Quran, dia kata iyalah dalam Quran betul lah macam ni, tapi tapi ni masalah problem. Jadi an-nasihah li kitabillah ialah kita memahami, tadabbur, membaca, mengamalkan segala panduan dan isi kandungan. Berapa dah tadi? 2 Ustaz. Lillah, Li kitab. lillah wa li kitabihi, lepas tu Yang ketiga ialah Rasul. wa li rasulihi. Dan juga an-nasihah lir rasul, iaitulah al-imanu bihi, beriman, wa tasdiquhu, membenarkan, wa syahadah, kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, penutup segala nabi, wa mahabbatuhu, dan menyayangi baginda sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatu man yuhibbur rasul, dan kita menyayangi orang-orang yang menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyayangi Rasulullah dengan cara yang betul. Menyayangi Rasulullah, bukti kita sayang pada Rasulullah al-ittiba'. Kita mengikuti ajaran baginda, mengikuti sunnah-sunnah baginda. Sebab Allah juga sebut dalam Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul kasih dan sayang pada Allah, ikutlah cara aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan sayang pada kamu. Kita kalau kita mendakwa sayang pada Rasulullah, Rasulullah bagi tahu pergi ke depan, kita pergi ke belakang. Itu bukan tanda kita sayang. Betul. Bila kita sayang pada Rasulullah, Rasulullah kata, awak kena buat gini. Kalau dapat baby, kena buat begini, A, B, C. Kita kata, kita sayang pada Rasulullah. Kita buat D, E, F. Oh, ini lagi hebat pada A, B, C. Lagi hebat. Kita kata, jadi an-nasihah li Rasul, kita bersungguh nak buat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Kita tak kata ya Rasulullah ni Rasulullah solat begini, Rasulullah ajar kita baca zikir begini pagi-pagi. Kalau kita betul sayang pada Rasulullah, dengar je, kita semangat nak buat. Bahkan kata Al-Imam Nawawi, bila kita belajar sunnah-sunnah Rasulullah, kita jumpa apa yang Rasulullah buat, zikir, doa, at least paling kurang kita buatlah sekali. Paling mana-mana sunnah lah. Betul. Mana-mana sunnah, paling kurang kita pernah buat apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Ini tanda kecintaan. Bagaimana para sahabat, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu naik unta. Naik unta satu, orang tengok dia naik unta kat satu kawasan lapang. Lalu tiba-tiba dia tunduk kepalanya. Kawasan lapang. Jalan. Lalu dia tanya, ya Ibn Umar bin Al-Khattab, wahai Ibn Umar, kenapa kamu lalu kat kawasan lapang tadi tapi tunduk kepala? Dia kata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di kawasan tu. Masa tu ada pokok. Rasulullah lalu kat laluan ni, Rasulullah tunduk. Subhanallah. Jadi hari ni bila aku lalu, aku nak tunduk juga. Radhiyallahu anhu. Ini para sahabat. Dia betapa, inilah haqqul mahabbah. Inilah kasih sayang yang sebenar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata an-nasihah lir rasul. Kita bersungguh nak buat apa Nabi ajak, kita bersungguh nak jauhi apa Nabi larang. Kita tak pandai-pandai. Rasulullah kata begini, kita pun ejah-ejah sikit, Bega-bega. Dan kita ada para ulama yang telah mensyarahkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu jelas.
Imam Bukhari, ni hadis kita ni Imam Muslim, syarahnya Imam Nawawi. Dalam kitab hadis 40 ni pun banyak syarah-syarahnya yang kita boleh fahami. Baik Ustaz. Banyak lagi yang ingin kita dengarkan daripada Ustaz kita, tetapi kita nak bertasbih seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz kita, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang, membicarakan tentang Islam, agama, nasihat. Dan terima kasih juga kepada anda yang sedang menonton melalui Facebook maupun di kaca TV. Yang menonton di Facebook, jangan lupa buat 3S, suka, siapa dan sebar. Tak faham Ustaz, like, comment and share. Jadi mudah-mudahan bila kita buat 3 perkara ini mendatangkan manfaat untuk diri kita juga orang lain. Baiklah, tadi Ustaz dah kongsikan yang pertama, jenis nasihat yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada kitab, yang ketiga kepada Rasul, yang keempat Ustaz seterusnya. Silakan. Wali a'immatil muslimin. A'immah dalam bahasa Arab plural kepada imam. Singularnya imam. A'immah itu adalah pluralnya imam-imam. Jadi an-nasihah kepada a'immatil muslimin. Dari tadi saya sebut a'immatil muslimin sebab para ulama mensyarahkan hadis ini, menyatakan maksud a'immatul muslimin ada 2 golongan. Al-umara wal ulama. Jadi nasihat kepada yang pertama golongan para pemimpin. Nasihat apa maksud? Kalau Allah Rasul kita nasihat pada a'immah ni 2 makna, pada pemimpin dan juga pada ulama. Apa maksud nasihat kepada pemimpin? Iaitulah kita mentaati mereka dalam perkara ma'ruf. Ta'atuhum fil ma'ruf. Kita taat kepada mereka dalam perkara yang tidak maksiat. Kita salat di belakang mereka. Kita menunaikan zakat. Kita tidak al-khuruj alaihim. Tidak menentang secara mengangkat senjata pada mereka. Dan juga kita menasihati mereka dalam perkara kebenaran dengan penuh adab. Wa nushuhum bil haqqi bil adab. Menasihati pemimpin juga untuk kebenaran dengan penuh adab yang mana sabah, dengan cara yang sesuai, bukannya dengan cara yang tidak berakhlak bagaimana diajar oleh Rasulullah. Mana kena nasihat pada pemimpin, taat pada perkara ma'ruf, nasihat dengan kebenaran. Bahkan Al-Imam Ahmad ada satu ungkapan yang menarik. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'autu biha lil imam." Imam Ahmad kata, kalaulah aku ini memiliki satu doa yang mustajab, nescaya aku akan berdoa kepada Allah untuk para pemimpinku supaya sentiasa bertindak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya sentiasa dipandu oleh Allah. Kata Imam Ahmad, kalau aku ada satu doa yang mustajab, aku akan doa untuk pemimpin. Subhanallah. Sebab Imam Ahmad faham, sekiranya baik pemimpin itu akan melahirkan negara, generasi, sistem yang baik sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kepada pemimpin. Pemimpin juga perlu dinasihat. Biasalah. Sebaik-baik pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinasihat oleh para sahabat. Ketika perang Badar, Nabi pilih tempat nak untuk berkemah tentera. Sahabat datang, Rasulullah pilih tempat ni ada wahyu ke ataupun strategi? Rasulullah kata, strategi tak ada wahyu pun, aku pilih tempat ni. Okey Rasulullah, pandangan saya yang lagi baik di sini. Subhanallah. Rasulullah dengar pandangan tersebut. A good leader, the best leader sallallahu alaihi wasallam. Dah keluar tapi bila ada nasihat yang lebih baik, terima. Salman Al-Farisi,
Siapa Salman ketika memberi cadangan gali parit masa tentera Ahzab mengepung Madinah? Salman pada ketika itu adalah bekas hamba, foreigner datang dari negara Parsi. Ditipu, dijual sebagai hamba di Madinah. Salman masuk Islam, dimerdekakan. Seorang foreigner, bekas hamba, beri cadangan kepada Rasulullah, ketua negara ketika itu. Subhanallah. Yang ada history menang perang Badar, perang Uhud, tak jatuh negara. Sekarang ni perang Ahzab. Walaupun Salman seorang foreigner, bekas hamba, memberi nasihat kepada ketua negara, Rasulullah mendengarnya. Inilah ketua negara yang, sebab tu para sahabat respect and love, sayang dan kasih dan hormat pada pemimpin Rasulullah. Fir'aun, rakyat dia taat juga, tapi taat dengan kebencian, taat dengan ketakutan. Ini leadership Fir'aun. Jadi nasihat kepada para pemimpin, bagaimana kita baca para khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Umar al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, mereka ni ada grup-grup penasihat. Para khulafa ar-rasyidin ada memang ditubuhkan penasihat. Umar bin Abdul Aziz, dia penasihat khusus, majlis cerita mati je. Allah Akbar. Ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, pemimpin, dia buat satu grup penasihat ulama, bicara bab mati je. Mati saja. Cakap bab mati, bab keadaan dalam kubur. Umar bin Abdul Aziz, dia nak dengar nasihat. Dia tu alim, dia tu mujtahid. Dia panggil ulama-ulama untuk menasihati dirinya. Oh, kalau ingat dalam kubur sama. Nah, duduk cerita bab mati, cerita bab kubur. Ini mereka ini penasihat dipanggil dalam istilahnya al-bitanah. Sebab tu kita doakan pada para pemimpin kita, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka penasihat-penasihat yang akan menasihati mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk kebaikan diri mereka dan juga kebaikan rakyat di bawah mereka. Sebab itu apabila seorang sahabat datang minta jawatan, Abu Dzar, wahai Rasulullah, latihlah saya nak jadi pemimpin juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Abu Dzar, innaka la dha'if wa inna hadhihi la amanah wa yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi atau kama qala Rasulullah. Abu Dzar ni lemah, tak boleh dengan jawatan ni sebab dia minta. Rasulullah kenal Abu Dzar tak layak, tapi kamu kena ingat ni di hari akhirat ini sebab jadi hina dan sebab penyesalan. Kecuali orang yang mengambil jawatan ini dengan hak, dia memang layak dan dia menunaikan hak, dia tunaikan tanggungjawab. Jadi perlu nasihat kepada para pemimpin. Makna kedua ialah a'immatil muslimin, ay ulama'uhum, para ulama. Mereka juga a'immah, imam. Macam mana nak nasihat pada para ulama? Kita mengamalkan ilmu mereka, menghadiri majlis-majlis mereka, menyayangi mereka, berkhidmat kepada mereka dan tidak terlalu ta'assub kepada mereka. Mereka mungkin tersilap, tetapi kita menerima, maksudnya kesilapan itu kita faham bahawa mereka itulah makhluk. Ya, betul. Mereka tidak maksum. Kita tetap menyayangi mereka, menyayangi orang yang menyayangi mereka. Ini ulama yang menyatakan kebenaran, yang membezakan antara hak dan batil. Ulama yang mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia ta'assub pada diri dia. Ini ulama yang benar. Dan yang terakhir, wan nasihah li'amatil muslimin, dan nasihat kepada seluruh umat Islam, iaitulah sebagaimana hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita nasihat kita pada orang Islam, kita nakkan kebaikan pada mereka bagaimana kita nak untuk diri kita juga. Kita tak suka perkara berlaku pada umat Islam, sebab kalaulah perkara itu berlaku pada diri kita, keluarga kita tak suka, pada orang Islam lain pun kita tak suka juga. Kita bimbing mereka, mengajak da'watuhum wa amruhum bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita ajak orang Islam pada kebaikan, cegah mereka buat kemungkaran. Ini an-nasihah
li'amatil muslimin. Nasihat pada seluruh orang Islam. Baik Ustaz. Saya fikir Ustaz kita kena tambah satu lagi grup WhatsApp iaitu Barzah Online. Ya Allah. Untuk ingatkan kita kepada kematian. Baik Ustaz, kita ada soalan yang pertama Ustaz. Di pagi ini dari sahabat kita Sahziatul Siddiq bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana adab-adab dalam menyampaikan nasihat agar ia diterima dengan berlapang dada dan sentiasa bersangka baik? Ini kerana niat nasihat sudah baik tapi disalahertikan seolah mempeli padanya pula. Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Ya, saya sempat tengok dalam komen-komen rupanya ya Allah ramai dari seluruh negara komen dari sini. Bahkan ada dari Singapura pun ada tadi, dari Paris. Pasir Ris. Dari Singapura, Pasir Ris. Subhanallah, dari Brunei, dari Singapura. Ya Allah, moga-moga diberkati. Tekan butang share kat Facebook masing-masing. Betul. Adab-adab dalam memberi nasihat. Ni pun beri nasihat juga, suruh tekan butang share supaya kita dapat berkongsi pahala. Betul. Saya ni adalah sikit ilmu, cuba berkongsi dengan masyarakat. Hakim tukar tanya soalan. Ni abang-abang cameraman, kru semua pahala dia orang. Betul. Sahabat yang menonton pahala dia tolong share lah. Betul. Kalau tengok kat TV kat rumah, ambil gambar kat TV tu share kat Facebook. Betul. Jom kita majlis ilmu. Itu nasihat juga tu. Jadi soalan yang ditanya oleh Sahziatul tadi berkenaan dengan adab memberi nasihat. Ya, kadang-kadang Allahu Akbar, ada perkara kebenaran tapi disampaikan dengan cara yang kurang sesuai, menyebabkan orang tolak kebenaran. Allah. Bukan kerana kebenaran itself, tetapi kerana cara itu. Betul. Maka kalau kita baca sejarah, kita teliti sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati kepelbagaian skill baginda dalam beri nasihat. Ada satu buku yang sangat menarik. Ini cikgu-cikgu sangat bagus baca buku ni. Ar-Rasulul Muallim, karangan almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tajuk buku tu Ar-Rasulul Muallim, Rasul yang guru. Dikongsi lebih 40 pedagogi ataupun teknik Rasulullah. Ada kalanya memberi perumpamaan, ada kalanya Rasulullah tanya soalan dulu, ada kalanya buat gambar rajah. Jadi soalan tadi tanya tentang adab memberi nasihat. Pelbagai cara Rasulullah beri nasihat sesuai dengan orang yang minta nasihat. Ada orang datang, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah tolong nasihat saya. Nabi kata la taghdab. Ausini faraddada miraran. Yang tanya itu nasihat lagi Rasulullah. Rasulullah kata jangan marah. Rasulullah nasihat lagi saya, jangan marah. Dia ulang soalan yang sama, Rasulullah ulang jawapan yang sama. Itu teknik. Ada yang datang baru memeluk Islam, tanya, wahai Rasulullah, saya nantilah kita sebab dapat isyarat nak elan dah. Okey. Takut tak habis, kita berhenti dulu. Baik Ustaz, jadi kita nak dengarkan ulasannya selepas ini kerana kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ada 5 jenis nasihat, iaitu yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada kitab, yang ketiga kepada Rasul, yang keempat kepada a'immatul muslimin, iaitu maknanya kepada ulama dan juga umara, dan yang terakhir kepada seluruh umat Islam. Baiklah, tadi Ustaz tinggalkan kita dengan sebuah cerita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ausini, nasihatkan aku." Kemudian Nabi balas, "La taghdab." Jadi kita nak sambung cerita tersebut. Silakan Ustaz. Ya, tadi saya bicarakan berkenaan dengan kepelbagaian metod. Kepelbagaian teknik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat bersesuaian dengan orang yang tanya. Dan kadang ada yang tanya itu dia baru memeluk Islam. Jadi Rasulullah nak nasihat dia dengan cara yang seorang badui masuk masjid, dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kiamat bila? Soalan pun. Tapi nasihat Rasulullah padanya dengan tanya balik soalan, ma'adatalah,
Apa persiapan kamu untuk kiamat? Kemah. Dah duk tanya sangat buat kiamat. Dah kamu buat persiapan apa untuk kiamat? Rasulullah, saya tak adalah amalan banyak sangat. Saya buat yang wajib cuma satu je. Saya sayang Allah dan saya sayang Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah menjawab, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Allahu Akbar. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ada tepi dengar. Anas bin Malik kata, kami happy sangat dengar Nabi sebut begini. Sebab kami tahu kami sayang Rasulullah. Kami sayang Abu Bakar. Seronok lah. Dia kata gitu. Nak bagi tahu kepelbagaian teknik Rasulullah. Ya, betul. Ada seorang anak muda datang, wahai Rasulullah, saya nak masuk Islam. Saya akan buat segala perintah Rasulullah, tinggalkan segala larangan. Kecuali satu je. Izinkan saya berzina. Allah. Apa benda tanya soalan gitu? Kalau kita ni Oh, ya, dan para sahabat orang dengar apa dia ni. kecil besar. Kecil besar je. Tak kecil besar, kecil sama. Kalau besar tu takut juga. Ya, betul. Rasulullah, bila sahabat tu tanya, izinkan saya berzina? Macam mana Rasulullah nasihat dia? Rasulullah pergi kat dia, ata'dhanu li ummik. Kamu setuju ke kalau orang berzina dengan mak kamu? Dah, saya tak setuju Rasulullah. Kalau orang berzina dengan kakak kamu macam mana? Saya tak ada. Kalau orang berzina dengan adik perempuan kamu macam mana? Dah, saya tak setuju. Rasulullah pergi kat dia, Rasulullah sapu dada dia, touch. Ini nasihat, touching touch. Dan Rasulullah doakan untuk dia, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Lalu Rasulullah kata pada dia, kamu tak suka berzina dengan adik, kakak, mak kamu Orang lain pun tak suka kamu nak berzina dengan kakak dia, dengan adik dia, dengan mak dia. Orang lain pun tak suka juga. Lalu kata pemuda ini, sejak pada saat itu, dosa yang paling aku benci ialah dosa zina. Subhanallah. Skill. Rasulullah tidak tegus marah. Apa benda tanya soalan gitu? Badui Zulkhuwaisirah Al-Yamani datang dalam masjid Nabi kencing. Orang Badui. Dah zaman Nabi dulu lantainya tanah. Badui masuk kencing dalam masjid. Para sahabat nak kejar, nak tarik dah. Betul. Rasulullah kata, dauh. Biarkan ni, biar dulu. Dia Badui. Sebab kalau pergi kejar, nanti dia lari pula. Habis kat tempat lain. You know? Mana ya kalau kejar tu bertebaran lah. Bertebaran. Tu maknanya bertebaran. Jadi Rasulullah kata, dauh, biar dia selesai dulu. Biar selesai. Kalau kamu kejar, dia lari, bertebaran, kencing. Bahaya untuk kesihatan dia. Dan kaedah itu tak akan selesai masalah. Biar dia selesai dulu. Dan Badui tu nampak ada orang nak datang terekam dia, dan Badui tu perasan Rasulullah kata, dauh, biarkan. Badui tu nampak. Lalu bila dia selesai, Rasulullah cakap pada para sahabat, ambil air, sebuh simbah air, tanah kan. Dan juga Rasulullah pergi kat Badui itu. Rasulullah kata, ni masjid, tempat kita menyebut nama Allah, besarkan, muliakan Allah. Tempat ni tak sesuai untuk kencing. Badui itu kata, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Badui itu doa. Sebab Badui tadi nampak tadi ada orang nak terekam. Betul. Nampak Rasulullah halang. Dan Badui itu Rasulullah sendiri yang datang. Ni tak sesuai untuk kencing. Bila Badui itu dengar gitu, Badui itu berdoa, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Jangan rahmati yang lain-lain itu, ya Allah. Dendam juga. Lalu Rasulullah kata, kamu ni menghalang rahmat Allah pada orang ni. Nak bagi tahu nasihat baginda itu Subhanallah. Antara masalah problem realiti zaman kita sekarang, bagus bagi nasihat, tapi dia nasihat dia dekat Facebook, nasihat secara terbuka dalam grup-grup WhatsApp, dengan cara perli, nasihat tapi dengan cara membuka aib orang. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Syafi'i kata, kalau wahai temanku, dalam satu syair dia, wahai temanku, kalau nak nasihat padaku, bisikkan pada diriku. Kalau kamu nasihatiku di khalayak, itu bukan nak nasihat, itu kamu nak mengaibkan aku.
Mana lama dah Imam Syafi'i pesan PM tepi. PM tepi. Betul. Kadang-kadang kita ada sahabat-sahabat kita WhatsApp dia buat apa gini ni. Ada orang dia pergi perli buat status Facebook. Jadi ni kadang-kadang nasihat itu kita sampaikan kebenaran. Tapi orang tu rasa macam tak boleh nak terima. Sebab tu takrif nasihat tadi kita kata iradatul khair lil mansuh. Nakkan kebaikan untuk yang dinasihati itu. Bila nakkan kebaikan kita panggil dia diam. Buat apa buat gini Kenapa? Saya rasa macam tak sesuai. Itu personal. Betul. Itu mengeratkan lagi ukhuwah kita. Kan? Dan kita dah ada orang, ini pun tak soalan tanya kan, ada adab beri nasihat. Ada orang dengan cara perli dia boleh terima. Ada orang tak boleh beli ni. Betul. Dia lagi buat nanti. Betul. Kena cakap elok-elok, slow talk, direct to the point. Jadi kepelbagaian itu bergantung kepada kadar hubungan kita dengan seseorang dan setakat mana kita mengenali seseorang itu. Yang penting yang nak memberi nasihat, ikhlaskan niat. Kita betul-betul nakkan kebaikan untuk orang yang kita sayangi itu. Saya sendiri pun ada sahabat-sahabat yang beri nasihat. Bagi nasihat. Alhamdulillah. Walaupun kita orang panggil ustaz lah. Tapi banyak bentuk nasihat. Tak semestinya kita ustaz tak boleh terima nasihat. Betul semua dah. Kita ada kelemahan kita. Tapi itu ada adab yang perlu dijaga dalam memberi nasihat. Wallah. Baik Ustaz. Jadi kebenaran tidak akan dapat dilihat sebagai satu kebenaran jikalau tidak disampaikan dengan cara yang benar. Baiklah, saya suka dengan soalan seterusnya yang diajukan oleh sahabat kita Ram Deseru di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah tanda agama Islam merupakan agama nasihat menasihati? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Tanda Ustaz. Ya, tandanya kalau kita tengok di dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Ana nasihun lakum. Para Nabi ni menggunakan kalimah. Ada ayat-ayat cerita tentang Nabi guna perkataan nasaha ni. Nasihun, aku ni nakkan kebaikan untuk umatku. Aku datang tegur kamu ini supaya meninggalkan penyembahan berhala, supaya taat kepada Allah. Aku nakkan kebaikan untuk kamu. Para Nabi, bukti Islam ni agama yang saling menasihati. Para Nabi dari awal dulu dah menasihati. Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati. Bahkan dalam banyak tadi lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemimpin tadi tu, kan? Rasulullah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma lam yahuttuha binushihi illa lam yadkhulil jannah." Atau kama qala Rasulullah SAW. Tiadalah seseorang yang dilantik dengan satu jawatan sebagai seorang pemimpin untuk menjaga orang di bawahnya, lalu dia tidak tunaikan, dia tidak bersifat nasihah, nakkan kebaikan untuk orang di bawahnya, amar ma'ruf nahi munkar, ajak pada ketaatan kepada Allah, bahkan dia tipu rakyatnya, maka orang ini tidak akan dapat bau syurga pun. Ini nasihat pada pemimpin. Nasihat kepada ibu ayah, anak-anak bila umur 7 tahun kena latih solat. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Ini nasihat. Nabi kata kepada ibu ayah, anak umur 7 tahun kena suruh solat, latih. Umur 10 tahun kalau tak semayang kena pukul. Anak tanya, Ustaz, kalau ayah saya tak semayang, boleh tak saya rotan ayah? Ya Allah. Tu je. Ni pun nak nasihat ayah ni. Ya, betul. Ayah semayang ayah. Ayah kata dengar pula ni. Nak tengok pula tayang Ustaz bagi ni. Ayah kata cari rezeki untuk anak. Rezeki tak berkat. Ini pun nasihat. Kan? Hilang pula dah. Okey, baik Ustaz. Jadi kita Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tapi macam biasa teruskan bersama dengan kami di TV9 untuk siaran tambahan 30 minit. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya suka sebenarnya bila saya lihat di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, ada yang tulis balik Ustaz. Contoh macam 5 jenis nasihat tadi. Dia tulis kat ruangan komen, kemudian dia kongsikan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan itu menjadi saham pahala yang besar buat kita semua. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan di pagi ini, dan kali ini kita nak raihkan pula dari sahabat kita yang bernama Intan Zurina Abdul Razak. Baik. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila kita mendengar atau membaca kata-kata nasihat tentang Islam, sekiranya hati kita terusik dengan perasaan yang negatif, adakah itu bermakna hati kita bermasalah? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih Intan yang tanya soalan. Banyak soalan saya tengok dekat ruangan komen. Betul. Tu. Tapi yang Hakim sebut tadi memang bagus sangat. Terima kasih saya ucapkan kepada yang tolong tulis balik poin apa yang kita kongsi, tolong panjang-panjangkan. Bahkan ada yang saya tengok tadi dia snap gambar, dia share pula kat Facebook dia sendiri. Betul. Dan dia kongsi poin yang kita kongsi. Subhanallah. Cuba tulis satu komen caption. Caption yang sesuai untuk tajuk hari ni, lepas tu hashtag. Cuba tulis kat komen, kita tengok. Ni cadangan Abang Nasran kita ni. Ya Allah, dia WhatsApp saya tadi. Okey. Kita baca satu nasihat, sama ada sekarang ni di IG ke, di Facebook ke, dalam WhatsApp kat mana-mana. Jadi Intan tanya tadi, ada nasihat tentang agama, tiba-tiba hati kita terusik dengan satu perasaan negatif. Dia tengok situasi dan keadaan. Adakah nasihat itu yang mungkin kasar ataupun silap, ataupun memang hati kita ni yang terguris sebab kita rasa ego kita, dengan ego kita, bukan kita rasa kita punya ada ego. Sebab kita rasa nasihat itu seolah-olah perliaku. Sedangkan orang yang bagi nasihat, orang yang tulis, dia tak kenal pun kita. Betul. Maka kita amalkan doa yang selalu disebut, supaya kita tak tahu adakah perasaan kita itu kita yang betul ataupun dia yang betul yang beri nasihat tu. Sebab ada juga yang dia tulis nasihat, dia kongsi bahasanya keras, kasar. Tapi ada situasi-situasi yang memerlukan bahasa yang agak keras dan kasar. Betul. Apabila melibatkan perkara prinsip. Kan? Ayah bangga sangat anak dapat A, tapi anak tak solat, tak tutup aurat. Ayah nak jawab apa di hadapan Allah nanti? Ada orang dia gunakan bahasa macam tu. Betul. Dan subhanallah, dengan bahasa yang agak keras itu, ada yang terkesan. Ada yang rasa nak marah balik pada orang tu. Jadi senang saya nak kongsi dengan para penonton yang dikasihi sekalian. Boleh ready nak rakam depan TV masing-masing. Boleh ready sekarang. Kita nak share satu doa. Moga-moga kita amalkan doa ni. Okey, bersedia kalau yang ada telefon, dia boleh buka telefon dia, ready sekarang. Sebab persoalannya ketika kita dinasihati ataupun kita baca nasihat-nasihat, ketika hati kita rasa macam nak marah, negatif, adakah itu tanda hati kita ada masalah? Kita amalkan doa ni. Dah ready dah? Dah ready Okey. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pendek je doa dia. Ustaz boleh ulang sekali lagi Ustaz? Sekali lagi, last ni je saya ulang sekali. Allahumma arinal haqqa haqqa. Maksudnya, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran sejelas-jelasnya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Perlihatkanlah kepadaku kebatilan dan rezekikan kepadaku untuk menjauhi kebatilan ni. Maksudnya, dalam setiap nasihat yang kita baca, setiap orang yang kita jumpa yang cakap kebaikan, bahkan zaman sekarang ni pendakwah-pendakwah, ada juga betul-betul pendakwah yang ikhlas, ada yang dakwah untuk ta'assub pada diri dia. Jadi dalam kita nak mana, Ustaz, orang ni kata gini, orang ni kata gini, mana satu betul ni Ustaz?
Allahumma arinal haqqa haqqan Warzuqna warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan padaku kebenaran sejelas-jelasnya dan berilah kekuatan untuk aku ikut kebenaran. Warzuqna ittiba'ah. Ya. Rezekikan kepadaku untuk ikut kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah aku hak batin ni biar tak betul, walaupun nampak makeup dia macam betul. Tapi tolong perlihatkan padaku yang batil dan beri kekuatan untuk aku jauhi kebatilan. Ya. Jadi dalam kita nak menilai, ya, ilmu penting untuk kita tahu hati kita tadi, takut hati kita yang rosak. Jadi satu akhlak yang sangat baik, kita biasakan mentohmah hati kita sendiri. Ketika kita tengok sahabat kita, oh handsome, pakai baju kok hari ni, kita tak ada baju kok. Tohmah hati aku sekarang. Aku ni dengki kat dia ke? Kita tohmah diri kita. Faham. Yang aku rasa tak puas hati sangat ni, mungkin aku dengki kat bisnes dia lah. Bisnes dia lagi maju sekarang, rupanya kita tohmah hati kita. Maka ketika itu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi doa tadi sangat penting. Ya Allah, perlihatkan kepadaku kebenaran sejelas-jelasnya dan berilah kekuatan untuk aku ikut kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Perlihatkanlah padaku kebatilan sejelas-jelasnya dan berilah kekuatan untuk aku jauhi kebatilan. Jadi ketika kita boleh nilai lah soalan yang tanya tadi, hati kita masalah ke, nasihat itu yang bermasalah. Baik Ustaz, jadi tugasan kita amalkan doa tadi dan sebarkan kepada orang lain. Baik, tadi kita ada bicarakan tentang nasihat kepada ulama, kepada pemimpin. Sekarang Ustaz, bagaimana nasihat untuk remaja? Seperti yang diajukan oleh sahabat kita Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah teguran dan nasihat sangat penting kepada seorang remaja dan bagaimanakah cara menasihati mereka mengikut cara agama Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Cik Nur Asikin, Parit Bunta Perak. Atau orang Perak Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nur Asikin atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasihlah. Ni Mika nak jawab soalan. Mika nak jawab soalan teman ni. Oh, jawab soalan ikut bahasa ni ya. Mika jawab soalan teman. Teman jawab soalan Mika. Apa? Bagus soalan Nasikin ni. Ini masuk dalam an-nasihah li'amatil muslimin. Baik. Yang last tadi. Yang kelima. Pada para pemimpin dan juga kepada seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam ni salah satunya adalah golongan remaja. Ya, betul. Ya, soalan tanya tadi, bagaimana cara nak menasihati remaja? Allahu Akbar, ni soalan yang sangat-sangat baik dan penting. Kita ada adik-adik remaja. Kita ada anak-anak kita peringkat remaja. Nombor satu sekali, kita contohi Nabi SAW, seek to understand then to be understood. Oh, to be dah bahasa Terengganu. To be bahasa Terengganu. Walaupun ini kaedah yang Stephen Covey sebut dalam 7 Habits dalam buku dia, seek to understand first then to be understood. Cuba memahami dulu sebelum kamu nak dia faham kamu. Ni kaedah ni Nabi Muhammad lama dah guna kaedah ni. Baginda sentiasa cuba memahami siapa yang di hadapan baginda ketika baginda nak nasihati, supaya orang tu faham kehendak baginda. Ketika remaja, bagaimana Nabi membina dulu dengan mereka dari segi relationship, hubungan. Nabi pergi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Dekat budak Nabi pergi, wahai, panggil Abu Umair. Macam mana Abu Umair ni dia ada bela anak burung. Dia tanya minat kawan tu. Macam mana? Qala mata ya Rasulullah. Mati dah anak burung saya, mati dah Rasulullah. Maknanya Rasulullah membina hubungan dengan budak. Ya. Rasulullah bergurau. Rasulullah bagi teka-teki. Saya baru ni pergi satu kenduri kahwin. Duduk saya dengan isteri, lepas tu adalah seorang ustazah kat depan saya, berumur dah. Dia bawa cucu dia ada sekali, anak dia ada sekali. Jadi sembang ustazah ni, sembang anak dia. Cucu dia ni remaja lah. Cucu dia ni senyap je tengok tak layan kita. Saya kata, apa khabar? Ni form berapa? Form 4. Nenek ada TikTok tak? Ajarlah nenek buat TikTok. Saya cakap gitu. Yang remaja tadi, terus dia happy.
Bila kita bercakap suruh nenek buat TikTok, nenek dia ni ustazah lah. Saya kata, ajarlah nenek buat TikTok, nenek nak berdakwah. Yang remaja ni terus dia jadi macam excited kat saya. Jadi aktif lah Jadi aktif. Tadi dia tak layan, senyap je. Sebut je perkataan TikTok. Ni, tapi kita cuba salurkan, bantulah nenek untuk nenek dakwah kat TikTok. Dia jadi dia excited nak bercakap dengan ni, tanya. Ice breaking tu. Maksud saya ialah remaja sekarang kita perlu fahami jiwa mereka. Perlu fahami zaman mereka. Kita tak boleh nak guna ayat, alah zaman abah dulu tak ada pun ni. Zaman mama dulu tak ada ni semua ni. Iyalah tu zaman kita. Tapi zaman dia dah ada. Jadi nasihat itu perlu sesuai dengan zaman dia. Subhanallah. Ada seorang nenek, dia mak bukan nenek. Lepas kuliah kat masjid, dia datang kat kereta. Ustaz nak tanya soalan. Datang kat kereta saya. Tanya soalan. Tanya apa Cik? Saya nak tanya Ustaz, Facebook Ustaz apa? Ingat nak tanya soalan apa? Saya kata, Cik ada Facebook ke? Jawapan dia ni. Ustaz, dulu saya tak ambil tahu lah benda orang muda main ni. Tapi saya fikir balik Ustaz, saya tak boleh nak halang anak-anak saya. Sebab ini semua seumpama seumpama banjir, dia akan datang. Ya, setuju. Kita halang pun dia akan cari. Jadi saya buat Facebook untuk saya jadi friend pada anak saya. Dan saya pantau, ni cakap apa macam ni. Saya baca setiap komen. Ni kawan macam mana ni, friend macam mana ni. Ni apa post gambar ni tak tutup aurat ni, tukarlah. Jadi pantau. Dia nak bagi tahunya, nasihat pada remaja, kita kena fahami jiwa mereka, ikut kesesuaian. Nasihat tadi maksudnya hendakkan kebaikan untuk dia. Kita nak kebaikan untuk dia. Nakkan kebaikan tidak bermakna kita ikut semuanya. Yang salah tetap salah. Ni aurat kena jaga, bahasa kena jaga, hormat orang, kongsi apa benda macam ni. Tengok apa ni, perlu. Anak-anak remaja ni seumpama gelas. Kalau kosong, dia akan masuk benda lain. Maknanya kita perlu isi mereka. Kita perlu ada dalam hati dan jiwa mereka. Kadang-kadang kita fikir nak nasihat je, tapi hubungan kita tak ada pun dengan dia. Betul. Kita tak ada pun sembang, bergurau, makan sekali, ajak bercuti, tanya tentang minat dia, tiba-tiba kita nak nasihat. Agak sukar dia nak terima. Tapi bila kita banyak duduk dengan dia, fahami minat dia, macam mana kalau itu kalau anak lah. Kalau pada mad'u ataupun masyarakat yang remaja, selidik dia, minat dia kat mana, apa background keluarga dia, apa punca masalah dia. Bahawa ketika itu bila kita nak bagi nasihat, hati dah terbuka dah. Subconscious mind dia dah ready dah. Zeruk masuk je. Betul. Wallahualam. Baik. Sebab tu kepada remaja, kita jangan tahan, tapi kita layan Ustaz. Kita layan dengan cara yang baik supaya ialah mereka ini tetap bersama dengan kita. Tapi kalau tak betul kena terus halang lah. Betul. Tapi makna slowly lah. Ya, betul. Dia macam orang kata dakwah ni, kadang-kadang ada baju tu bila kita siram air dia hilang kekotoran. Ada masa kita perlu tenyeh sedikit untuk hilangkan kekotoran. Tengoklah masa dan bagaimana keadaan tersebut. Baiklah Ustaz. Dia sebut juga tentang nasihat ini. Tadi kita bicarakan tentang nasihat kepada remaja, dan hari ini ialah kadang-kadang ada setiap manusia tu melakukan kesilapan. Ustaz ke, ayah kita ke, mak kita. Jadi dari sudut mak ayah ni Ustaz, kadang-kadang mak ayah ni ialah kita nak tegur, ialah aku ni makan garam lebih daripada hang. Jadi patut darah tinggi. Jadi bagaimana Ustaz kaedah terbaik? Ya, memang ada sebenarnya orang yang diuji dengan mak ayah dia. Ada yang mak ayah dia tak semayang. Ada yang mak dia tak tutup aurat. Jadi itu memerlukan kreativiti seorang anak untuk menasihati mak ayah. Kreatif. Perlu kreatif. Yang pertamanya, paling kreatif, doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayangkan tadi, nasihatkan, hendakkan kebaikan. Kita doakan untuk mak ayah kita. Dan tunjuklah akhlak yang baik. Tunjukkan solat kita. Solat. Bahkan siapa gitu yang seorang ni, dia mak dia cakap kat dia dapat A semua subjek darjah 6 ni, cakaplah nak hadiah apa mama akan bagi. Janji mama, janji. Dia pun buat sungguh-sungguh, dapat straight A. Apa hadiah nak bagi tahu? Hadiahnya saya nak mama bertudung, tutup aurat. Subhanallah.
Dan itu kata kreativiti si anak tadi. Setuju Ustaz? Teruk macam mana pun mak ayah kita, akhlak wajib dijaga. Bahkan Quran sebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mak ayah atau mak ayah paksa kita untuk syirik pada Allah, tak boleh taat pada mak ayah ni. Tak boleh taat. Kalau paksa suruh syirik, tak boleh taat. Tapi dari segi akhlak, perangai kena baik. Dan dia mak ayah kan, dia paksa syirik, tak boleh taat. Tapi kena jaga akhlak. Baik. Allah. Terima kasih Ustaz. Saya suka dengan cadangan Ustaz tadi apabila contoh mak kita minta apakah yang kamu nak mak hadiahkan, iaitu kita nak mak kita bertuduh. Subhanallah. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Allahu akbar. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di penghujung program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tapi jangan pejam tak celik-celik pula. Jadi apa yang kita dapat pada pagi ini, jangan lupa untuk kita sebarkan kepada yang lain. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya. Soalan ni agak menarik untuk kita ketengahkan, dari Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah caranya nak menegur seseorang yang kerjanya membuat tempahan logo salib bagi agama Kristian? Jika kita menegur yang pendapatannya haram di sisi Allah, dia menafikan sekeras-kerasnya dengan alasan dia cuma ambil tempahan dan dalam hatinya hanya ingat Allah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Mazni Hasan atas soalan. Ada orang dia tampar dalam pejabat dia, Ustaz. Ayat apa benda tu? Ayat berapa dinar tu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia kata 1000 dinar lah. Saya pun cari dalam kitab apa semua tak jumpa. Ayat 1000 dinar tak jumpa. Dia kata sebab apa tampar ni? Supaya rezeki bertambah, berkat. Cara. Sebenarnya ada cara yang betul beramal dengan ayat tadi. Macam mana cara beramal dengan ayat? Ada orang baca 7 kali pagi, 7 kali malam. Macam mana cara beramal dengan ayat tu? Beramal dengan ayat tu ialah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar terhadap masalah. Allah akan beri rezeki yang berganda. Cara beramal macam mana? Beramal dengan ayat tu. Ada seorang kontraktor, lama tak dapat job, lama tak dapat projek. Tiba-tiba dapatlah projek wiring. Dia buat wiring. Dapatlah tak banyak 30,000 untuk satu kedai wiring. Dia terimalah job tu. Rezeki. Lama dah tak dapat projek. Dapat. Tiba-tiba dia diberitahu bahawa kedai ni nak jual arak. Arak, liquor, arak. Dia kata, saya tolak. Saya tak nak buat kerja. Sebab saya tak nak terlibat dengan arak. Nanti rezeki saya tak berkat. Ini cara beramal dengan ayat 1000 dinar tadi. Inilah wa may yattaqillah. Inilah ayatnya. Jadi, kita dalam mencari rezeki, kena ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam al-birri wat taqwa, kebaikan dan takwa. Dan haram bertolong menolong dalam perkara dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dosa dan apa benda ni, pemusuhan. Haram. Jadi sama ada tolong menolong, sama ada bisnes, kalau kita buat perkara yang membantu kepada dosa, dan sudah pasti sebesar-besar dosa ialah dosa syirik pada Allah. Dosa dalam perkara tauhid. Jadi kita nak dapat job, nak dapat upah beli 2-300, 2-3 ribu, kita tiba-tiba ta'awanu 'alal ithmi, kita tolong menolong. Ustaz, saya provide je benda-benda ni Ustaz, dia bayar kat saya. Saya berniaga. Kita tak salah berniaga dengan kawan-kawan kita yang tak Islam. Kita beli barang dia, dia supply barang kita boleh berurus niaga dengan dia, tak salah. Kan? Tetapi dalam perkara dosa kita tak boleh berurusan.
Jadi takut kita masuk dalam ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita tidak dilarang berurus niaga dengan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Tak ada masalah. Kecuali lah dalam bab makanan, kita janganlah makan benda yang tak halal. Betul. Tapi kita nak supply kat dia, dia supply kat kita, silakan, tak jadi masalah. Tetapi apabila perkara yang berkait dengan syirik kepada Allah, berkait dengan itu dosa paling besar, jadi sebarang unsur bisnes untuk membantu perkara-perkara tersebut, memang confirm rezeki yang kita perolehi itu tidak berkat, bahkan tidak halal. Bila tidak halal jadi tak berkat. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Jadi kalau boleh kita tinggalkan Ustaz, pilihlah sumber rezeki yang halal untuk kehidupan kita. Baik, tadi Ustaz ada sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang non muslim. Jadi Ustaz, hari ini kita bincangkan tentang nasihat untuk keluarga kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita. Boleh ke orang yang non muslim nasihat kita Ustaz? Boleh. Apa salahnya? Silakan Ustaz. Apa salahnya? Bagus. Boleh kita terima Boleh. Kalau nasihat itu kebaikan, kita terima. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah yang tunjuk jalan pada Rasulullah itu Abdullah ibnu Uraiqit, wa kana musyrikan. Dia bukan seorang muslim pun. Yang guide jalan Rasulullah dari Mekah nak hijrah ke Madinah ni bukan muslim. Abu Talib bukan muslim. Nasihat untuk keselamatan Rasulullah, buat gini-gini, Rasulullah terima nasihat Abu Talib, tapi ada batasannya. Bila sampai peringkat Abu Talib kata, Muhammad, ginilah aku sayang kat kau, boleh tak hari ni kau sebutlah Allah Tuhan kamu, esok kamu katalah Lata dan Uzza berhala ni Tuhan pula. Terimalah. Bila sampai nasihat bab ni, Rasulullah kata, bab ni saya tak boleh. Faham? Bila pakcik dia nasihat, berhentilah Muhammad, stop dulu. Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Pakcik, tapi akhlak jaga. Pakcik suruh saya berhenti sampai ke Islam ni. Kalau mereka letak matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, nak pujuk saya supaya tinggalkan Islam ni, saya takkan tinggalkan. Maknanya ketika sahabat-sahabat kita yang bukan Islam beri nasihat, terima nasihat yang baik. Ramai kawan-kawan kita, dia pandai bahagian marketing strategi, business strategi. Okey, ni how to market, macam mana nak mengenali supply and demand, macam mana after sale service, dia ada skill FB ad dan sebagainya. Terima. Betul. Tapi itu untuk kebaikan. Tapi bila dalam bab agama, bab tauhid, bab syariat, itu akan ada batasannya. Wallahualam. Baik Ustaz, lah, sebab kadang-kadang kita duduk kat perumahan, kadang-kadang ada orang tegur kita lah, sampah tu kena bersihkan dan itu lagi lah kena terima. Selagi mana teguran itu baik buat kita, kita kena terima. Baiklah, saya suka dengan soalan yang saya fikir mungkin soalan terakhir untuk pagi ini, dari sahabat kita Syahiralia Muhammad. Tu dia nama dia. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, tegur nasihat lembut pun salah, secara tegas pun salah, tak tegur pun salah, dan ada setengah orang akan berkata, kau siapa nak tegur aku? Jadi tak Ustaz? Dialog tu Hello, kubur masing-masing kan. Apakah yang perlu kita lakukan bila berhadapan situasi begini? Terima kasih kepada Syahiralia Muhammad atas soalan. Silakan Ustaz. Ya, kubur masing-masing. Saya bimbang kubur saya kat sebelah awak. Panas tu sampai kat kubur saya. Kena Ustaz. Memang ada makhluk macam ni. Yang pertama sekali, kita ketika memberi nasihat, pilihlah kaedah yang terbaik, yang paling sesuai dengan dia. Okey, Ustaz, saya dah pilih yang terbaik macam tadi lah. Dah paling lembut, paling sopan, paling sesuai dah bagi pandangan saya. Tetapi dia kerah juga. Kau siapa nak tegur aku? Hello, kubur masing-masing. Kalau ada yang makhluk begitu, kalau kita sayang pada dia, mungkin ada adik-beradik kita, mungkin ahli keluarga kita ataupun sahabat kita, kita rasa sayang kat dia, kita dah nasihat kat dia, kita doakan moga-moga Allah Ta'ala buka hati dia. Tapi kalau dia ni memang jenis macam tu, dia salahkan kita pula, bahagian kita selesai dah. Serahlah pada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Bukan kerja kita beri hidayah. Kerja kita nasihat. Begitu juga dengan para nabi, bukan nabi yang beri hidayah. Nabi yang beri nasihat. Allah yang beri hidayah pada siapa yang Allah Ta'ala pilih. Jadi kita sampaikan dengan cara yang terbaik.
Doakan untuk dia, terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz. Jadi terima kasih atas penjelasan, dan sebagai penutup program kita pada pagi ini mungkin sedikit doa Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sejelas-jelasnya dan berilah kekuatan untuk kami ikut kebenaran. Amin. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sejelas-jelasnya dan berilah kekuatan untuk kami jauhi kebatilan. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Allah, rizqikanlah kepada kami sahabat-sahabat yang akan sentiasa menasihati kami ketika kami tersilap, Ya Allah. Amin. Rizkikanlah kepada kami insan-insan yang menyayangi kami kerana-Mu, Ya Allah. Amin. Lalu menasihati kami ketika kami terlalai, Ya Allah. Rizkikanlah kepada kami hati yang sentiasa bersedia menerima nasihat-nasihat yang baik dan mengikutinya, Ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tayangan Ustaz, teruskan menonton Tayangan Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya yang manis senyumannya, iaitu Da'i Azrin, juga guru kita Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaluddin Yunuh, dengan topik Khalifah Samudra bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, Pak Karim orang kaya hujung minggu pergi berenang. Kalau ingin hidup bahagia, jangan dilupa tikar sembahyang. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada emas, tak nampak lagi.